Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, jadi saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar semester 1 untuk kursus program DEE 1 Jadi uh, lebih dulu saya nak ucapkan selamat datang ke Politeknik lah. Jadi nama saya Cik Kamaruddin, Cik Kamaruddin bin Hamid. Jadi saya ditugaskan untuk mengajar anda semua untuk subjek co-curriculum, co-curriculum semester 1. Jadi kod untuk kursus ini adalah MPU 24011. Okey. Dan yang saya dapat, saya kena ajar awak semua adalah pokoknya adalah permainan tradisional. Sebenarnya kalau sebelum-sebelum ni saya bukan terlibat untuk buku ni permainan tradisional ni, tapi saya punya bidang adalah selalunya saya akan pegang untuk sukan lah. Sukan. Jadi saya akan mengajar untuk koko tenis. Jadi tak apa. Jadi ini sebagai intro sebab dia dah jadi sebab musim Covid ni kita tak boleh turun ke gelanggang untuk pergi ke buat aktiviti-aktiviti yang macam biasa yang sebelum ni yang kita buat. Okey. Jadi saya dimaklumkan kelas awak ada berapa orang? Dekat 30 orang Dan awak punya PA Puan Syamzurina kan. Okey. Jadi untuk minggu ni saya tak berhasrat untuk pergi jauh Jadi saya cuma nak buat introduction sahaja, kenalkan diri. Jadi kepada siapa yang belum kenal saya adalah Cik Kamaruddin. Okey. Saya Cik Kamaruddin bin Kamil. Jadi saya di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Di bilik pensyarah 1. Kalau awak nak cari saya, kalau besok-besok dah boleh, dah Covid dah kurang, jadi boleh cari saya dekat bilik pensyarah 1, Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey. Jadi nombor telefon saya pun ada tertera dekat video tu. Awak boleh tengok. Sorry. Untuk di belakang tak apa. Okey, jadi untuk Koko APU 24011 ni, kita pergi tengok pada sinopsis. Kalau ikut pada sinopsis untuk Koko ni, dia adalah sukan sukan dia lebih kepada sukan lah. Sebab tu saya cakap sebelum ni saya mengajar sukan untuk Koko ni, saya ajar tenis. Jadi sukan adalah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran mengguna secara rekreasi dan peraturan-peraturan dalam mengajar kecemerlangan bagi penguasaan pengetahuan dan kemahiran khusus secara holistik bagi mengukuhkan pembentukan kemahiran insaniah pelajar yang positif. Jadi kalau ikutkan untuk Koko ni penting dalam awak punya, di samping awak belajar akademik, awak kena ada Koko sebab kita nak seimbangkan antara akademik dan juga co-curriculum Okey. Sebab apa dalam co-curriculum tu kita ada beberapa perkara yang akan secara tak langsung yang awak akan absorb. Antaranya kita ada kemahiran khusus lah. Kalau sukan ni, contohnya sukan ni permainan tradisional ni apa. Jadi awak jangan terlalu serius lah dalam permainan tradisional ni apa yang kita bagi ni sebenarnya bebas. Ini untuk pertama kali lah kita cuba implement kan. Sebab yang dulu sebelum ni saya ngajar tenis kan. Jadi dalam kurikulum ni dia ada macam-macam kemahiran yang kita dapat. Kalau dari segi kemahiran psikomotor apa semua tu, fizikal. Dan antara lainnya dia punya pergaulan lah contoh saya suruh conduct untuk satu kumpulan. Jadi kemahiran lain yang awak boleh dapat, kemahiran berkomunikasi, macam mana kamu nak bekerjasama kan, cara kamu nak bercakap, cara kamu nak berbincang, nak mengeluarkan pandangan. Okey, tu antara kemahiran-kemahiran yang awak boleh dapat lah. Jadi untuk Koko ni dia punya mata kredit dia adalah satu saja mata kredit. Okey, maknanya satu mata kredit dan dia wajib lulus dia ini untuk semester 1. Okey. Jadi ni yang perlu
awak yang kita bagilah untuk co-curriculum semester 1 ni sebenarnya untuk apa. Nampak macam tak berapa jelas dia punya ni, sebab ini just kita punya syllabus lah. Ini tak boleh, sebenarnya tak boleh dihebahkan lah. Cuma saya nak bagi secara sepintas lalu lah. Jadi yang pertama tadi saya cakap untuk mempamerkan kemahiran khusus bagi kursus-kursus yang berkaitan. Yang kedua, kita nak tunjukkan kepimpinan kerja berpasukan. Okey, ini untuk co-curriculum. Kepimpinan dan juga kerja berpasukan. Macam mana kamu nak handle dalam satu tim, macam mana nak jadi great leader, biar orang dengar cakap kita. Dalam satu pasukan, macam mana kita boleh bersatu padu. Okey. Okey, jadi dalam kat sini ada kalau untuk kemahiran ni, sebenarnya kalau dalam co-curriculum kita kena tunjukkan, kena buat demonstrasi lah. Kena tunjukkan sukan apa, contoh sukan tenis. Jadi saya kena tunjukkan cara macam mana nak buat servis, macam mana nak buat pukulan, macam mana nak buat hadangan dan sebagainya lah. Maknanya kena buat demonstrasi. Kalau orang tak faham, kalau tengok video je tak faham macam mana nak buat. Yang kedua, kalau untuk kerja berpasukan, kepimpinan, kena ada buat satu projek lah, mini projek. Jadi saya kena bagi task, saya bagi projek. Jadi saya nak kena tengok macam mana awak handle untuk berpasukan. Jadi antara lagi kemahiran yang boleh diterima, yang boleh diperolehi adalah kemahiran boleh pindah ni, seperti kemahiran komunikasi, kaedah kamu bercakap, macam mana kamu melontarkan pandangan, berbual dan sebagainya lah. Kemahiran sosial, macam mana kamu boleh bercampur dengan kawan-kawan kamu yang tak pernah jumpa sebelum ni kan. Jadi ada background dia sekarang ni, kalau belajar IPT dia background dia beza-beza daripada negeri yang berbeza. Dia dulu kalau belajar mungkin ikut negeri masing-masing kan. Jadi adat budaya ada berbeza lah. Tapi bila kita dah masuk IPT, jadi kamu dalam satu kumpulan yang berbeza. Jadi kena faham lah masing-masing punya cara, macam mana bertuturan. Okey. Kemudian belajar nilai sikap dan profesionalisme. Apa nilai-nilai yang kita boleh perolehi dalam berkumpulan, nilai-nilai yang baik. Sikap pun sama jugalah. Sikap yang positif, yang negatif jangan diikut lah, yang positif. Kemudian profesional. Profesional ni maksudnya, contoh kalau ketua, dia tak boleh buat satu decision tu ikut dia punya. Contohlah kalau dia kenal kawan dia cover lah kawan dia. Tapi kalau dia tak kenal, dia tak cover. Maksudnya kena profesional untuk membuat keputusan lah. Pengurusan informasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat ni maksudnya kita menerangkan lah, maknanya untuk belajar ni dia tak akan habis lah. Sampai bila-bila pun kita boleh mencari ilmu lah. Untuk pembelajaran sepanjang hayat ni. Even dah kerja pun kita boleh belajar lagi. Ini maksud dia lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Dan juga kemahiran untuk menjadi seorang pemimpin. Tak semua orang boleh jadi pemimpin lah. Maknanya orang yang ada orang jadi follower, ada orang yang jadi leader. Tapi kita kena ajar juga macam mana nak menjadi seorang pemimpin. Macam mana kalau ada anak buah di bawah tu ramai, macam mana kita nak handle. Ni pengagihan jam memang tak nampak lah. Tapi tak apa. Sebab saya pun bagi intro je. Ni secara detail tadi tu yang saya terangkan tu untuk kemahiran khusus. Apa dia? Contoh, saya perlu menerangkan latar belakang sukan ataupun permainan yang saya inginilah, yang saya kena buat lah. Jadi untuk permainan tradisional ni saya belum fikir lagi saya nak pilih sukan apa untuk permainan tradisional. Ada banyak kan permainan tradisional. Mungkin saya boleh minta awak punya pengetahuan asas, apa yang awak dah tahu berkenaan dengan permainan tradisional yang ada. Mungkin kita boleh
sama-sama apa ni sharing lah maknanya awak pun sendiri boleh apa ni berbincang dan bagi awak punya outcome apa dia yang awak faham berkenaan dengan permainan tradisional yang ada di negara kita ni lah. Okey. Kemudian konsep kecergasan dan juga kecederaan sukan. Jadi dalam sukan ni kita ada kena buat kecergasan dan juga kita kena tahu apa yang boleh menyebabkan kecederaan kalau kita bersukan. Jadi tak boleh kalau time kita sukan ni kita terus contohlah main bola, ambil bola terus main kan, tak boleh. Jadi kena ada kecergasan kat situ, kena buat warm up dulu dan sebagainya. Okey, dekat sini maknanya kita ada teknik-teknik untuk memanaskan badan. Okey, macam mana nak warm up, lepas tu macam mana nak cool down nak sejukkan badan. Okey, lepas tu macam mana nak buat regangan dia semua tu kita kena tahulah. Saya pun bukannya expert sangat, jadi saya share lah mana yang boleh je lah. Okay, contoh untuk permainan tenis, nanti saya terangkan lah apa. Tapi ni untuk permainan tradisional, kalau setakat kita nak main apa, permainan tradisional. Contoh, main apa? Congkak. Takkan kita ada warm up kan? Tak perlu. Nak main congkak pun nak warm up macam mana kan? Nak main batu seremban, takkan nak warm up. Jadi, benda-benda tu dia kena bersesuaian lah. Okey, langkah mengelakkan kecederaan dalam sukan. Ni betul. Kalau untuk mengelakkan kecederaan dalam sukan ni, semua sukan boleh berlaku kecederaan. Jadi, kena faham apa yang perkara-perkara yang boleh menyebabkan kecederaan sukan ni. Kemudian, explain pemahiran asas sukan. Okey, menjalankan keperluan sukan, istilah-istilah dalam sukan, okey, format permainan dan pertandingan, okey, mempraktikkan teknik-teknik asas sukan dan menerangkan strategi sukan. Jadi apabila kita dah pilih nanti untuk permainan tradisional, okey, untuk sebatas kita permainan tradisional kan, jadi kita kena tahulah format permainan dia apa. Sebab setiap permainan tu tak kira lah permainan moden ke tradisional ke, dia semua ada cara permainan dia lah, format permainan dan pertandingan. Itu kalau kita nak main sains saja ada format juga, tapi kalau nak pertandingan dia dah lain format dia. Dia mesti ada dia punya rule dia mesti ada rule dia, mesti ada peraturan dia. Okey, kemudian teknik-teknik asas permainan ataupun sukan pun kena tahulah. Okey, kemudian untuk seterusnya dalam permainan ni dia ada menjalankan asas-asas kepegawaian dan juga kepengadilan. Ni pun penting. Okey, jadi dalam cabang sukan sekarang ni ada orang dia contohlah main bola kan, dia dah tak boleh pergi bola sepak ni terlalu ramai kan dia main kan. Jadi bila dah terlalu ramai dia dah tak boleh nak terpilih tu susah lah nak main kan. Jadi dia akan memilih kepada bidang kepegawaian dan juga kepengadilan. Mungkin dia nak jadi jurulatih ataupun dia nak jadi pengadil. Jadi bidang ni pun boleh cari makan juga untuk zaman sekarang ni. Okey. Jadi ramai yang pemain pengadil-pengadil untuk sukan macam pengadil bola sepak ke apa, dia kadang-kadang dia bukan background daripada pemain, bukan daripada player. Jadi kita kena tahulah apa nak jadi, macam mana nak jadi pegawai, kepegawaian dan kepengadilan. Pegawai ni lebih kepada manager, jadi jurulatih, Kalau pengadil lain, pengadil dia kena tahu law, kena tahu peraturan sesuatu sukan tu. Okey. Seterusnya cara mengelolakan aktiviti. Okey, mengelolakan aktiviti ni maksudnya sekarang ni contohlah kalau kita nak buat event kan, kita nak buat satu-satu pertandingan. Jadi apa yang kita kena buat? Jadi kat sini ada banyak lah. Nak merancang aktiviti, menerangkan kepentingan impak aktiviti tersebut, prosedur penyediaan kertas kerja. Okey, kamu pernah buat kertas kerja tak semua? Siapa yang pernah buat kertas kerja tu baguslah. Tapi kalau siapa yang tak pernah, kena belajar lah. Jadi semester 1 ni masuk IPT kita kena belajar buat satu paperwork ataupun kertas kerja. Jadi apa-apa program yang kita nak buat mesti kita bermula dengan kertas kerja. Jadi dalam kertas kerja tu ada apa? Dalam kertas kerja tu merangkumi apa? Itu yang kita nak kena belajar nanti.
Jadi dalam tu kita ada aktiviti dalam aktiviti ada jawatan kuasa, mesyuarat. Jadi mesyuarat apa semua tu itu salah satu daripada kita punya skop dalam kena belajar buku ni lah. Menyelesaikan masalah, kan, penganjuran aktiviti, perancangan dan pelaksanaan aktiviti. Menerapkan amalan 3R. Di samping kita bersukan, apa semua, jadi kita jangan lupa, kita kena kena faham juga, kena jaga kita punya bumi kita ni. Sebab tu kita kena serapkan amalan 3R kalau kita lupa, iaitu reduce, reuse dan juga recycle. Ini lebih kepada green lah. Amalan ni adalah lebih kepada kita nak menjaga bumi kita. Reduce, reuse dan juga recycle. Jadi ini termasuk dalam kita punya co-curriculum. Untuk co-curriculum ni dia tidak ada subjek final, dia cuma ada PB ataupun penilaian berterusan. Jadi dia punya jumlah markah untuk PB adalah sebanyak 100% lah kalau kat sini, sebanyak 100%. Jadi markah adalah dia terbagi kepada dua lah, iaitu dari untuk kemahiran dan juga teori. Kemahiran dan juga teori. Jadi jumlah markahnya 100%. Jadi kalau nak skor dapat A tu sebenarnya tak ada masalah, selagi awak boleh hantar segala assignment yang saya bagi. Jadi kita tak ada masalah untuk dapatkan markah yang baik lah. Jadi ada dua lah kat sini. Kalau ikutkan daripada ni, kita ada demonstrasi, tengok cara 60% dan juga mini project. Mini project 40%. So ini totalnya adalah 100%. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini, untuk minggu ni. Jadi sebab awak pun tak ada account untuk online, jadi saya cuba buat report saja. So nanti boleh fikir-fikirkan apa permainan-permainan tradisional yang ada dekat negara kita, dan mungkin nanti kita boleh bincangkan sama-sama. Jadi nak jumpa saya lama ni, ada berapa minggu untuk co-curriculum ni. Jadi lama, banyak benda yang boleh kita bincangkan. Jadi untuk minggu ni kita just introduction saja. At least awak dah tahu apa sebenarnya yang awak kena belajar dalam subjek co-curriculum APU 24011. Itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.